wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit. Hai, Assalamualaikum kawan-kawan saya. Waalaikumsalam Farisha. Hai, Waalaikumsalam. Diana, Najwa, awak berdua apa khabar? Alhamdulillah, saya di sini khabar baik sahaja. Awak tidak sihat ke? Ya, saya kurang sihat kebelakang ini. Saya mula batuk 3 hari yang lalu semasa cuti pertengahan semester kita berlangsung. Kasihannya awak. Jadi, bagaimana dengan cuti pertengahan semester awak, Farisha? Adakah awak menikmati cuti pertengahan semester awak? Cuti pertengahan saya agak sibuk. Saya kurang menikmatinya kerana terlalu banyak perkara yang perlu difikirkan. Maklumlah, kerja khusus kita agak banyak untuk disiapkan. Walhal, tarikh akhir penghantarannya juga hampir sedekat bagi setiap kursus. Jadi, saya tidak tahu mahu menyiapkan yang mana dahulu. Tetapi saya tahu bahawa pengurusan masa itu penting bagi mengelakkan saya mengalami tekanan. Yana, bagaimana pula awak mengisi masa lapang semasa cuti pertengahan semester berlangsung? Saya juga sibuk dengan kerja khusus yang telah diberikan. Tetapi saya cuba untuk mencari ketenangan di mana saya cuba untuk keluar bersama keluarga saya. Memandangkan kita juga merupakan anak perantau dan jarang pulang ke rumah. Jadi, saya mengambil peluang emas ini untuk memanfaatkannya, di mana saya akan melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga saya. Najwa, apa yang awak lakukan ketika berada di rumah? Semasa cuti pertengahan semester saya dan keluarga kerap kali keluar bersama-sama ke sesuatu tempat. Contohnya, kami pergi membeli belah di pusat beli belah di Kota Baru. Memandangkan ibu saya ingin mencari barang dapur yang telah lama habis digunakan. Barangan dapur yang kami beli termasuklah sayur-sayuran, buah-buahan, kicap, sos, minyak masak dan banyak lagi. Diana, sebentar tadi awak ada katakan tentang awak melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama keluarga awak. Jadi, bolehkah saya tahu apakah aktiviti-aktiviti itu, Diana? Najwa, saya melakukan aktiviti yang dapat menghilangkan stres saya dan buat saya rasa gembira. Saya jenis orang yang suka melakukan aktiviti perkara-perkara yang ekstrim. Jadi, saya bermain aktiviti seperti ATV, lompat lelabah dan saya juga keluar untuk berkayak bersama keluarga saya. Selain daripada itu, saya juga akan menonton televisyen dan filem bersama kedua ibu bapa saya. Ataupun jika saya ada masa yang lapang, saya akan berjumpa dengan rakan-rakan lama sekolah menengah saya untuk agar kami dapat meluangkan masa bersama-sama. Farisha, adakah kamu tidak menonton televisyen ataupun filem memandangkan awak juga stres menyiapkan assignment kan? Sudah tentu saya menonton drama dan filem kerana ia merupakan hobi saya. Saya minat menonton drama Korea kerana jalan ceritanya dipenuhi dengan konflik dan bahagian-bahagian yang menarik. Baru-baru ini, saya menonton drama yang bertajuk The Uncanny Counter. Jadi, jikalau ada masa terluang, marilah kita menonton bersama-sama. Boleh. Jika ada waktu yang lapang,
bolehlah kita menonton televisyen bersama-sama, menonton filem yang awak cadangkan. Boleh sahaja Farisha. Saya juga berminat untuk menonton drama bersama-sama dengan awak semua. Kawan-kawan, awak semua perasan atau tidak bahawa kanak-kanak kini masih ramai yang tidak suka membaca, walaupun membaca ini membawa kepada banyak manfaatnya. Antara manfaat yang boleh saya katakan ialah membaca dapat menjaga otak kita agar menjalankan fungsinya secara sempurna. Oleh itu, kanak-kanak akan lebih cekap dalam memahirkan diri mereka dalam kemahiran menulis. Penulisan mereka juga akan lebih kreatif, gramatif dan banyak lagi yang boleh kita katakan. Pengetahuan mereka yang diperoleh daripada membaca juga akan lebih luas. Seperti yang kita tahu, membaca itu jambatan ilmu. Jadi, lebih banyak kita membaca, lebih banyak lagi pengetahuan yang kita dapat. Betul tu Farisha. Baru-baru ini juga saya perasan bahawa anak saudara saya juga masih lemah dalam membaca walaupun sudah berada di darjah 3. Hal ini mungkin kerana ibu bapanya tidak menerapkan aktiviti membaca di rumah lagi. Walhal pada pendapat saya, dengan membaca pelbagai jenis buku cerita contohnya, dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam pembacaan kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, sekiranya ibu bapa yang mengambil berat tentang perkembangan dalam pembelajaran anak-anak mereka, sudah tentu mereka sanggup mengorbankan wang dan masa mereka untuk membeli pelbagai jenis buku cerita yang mempunyai ayat-ayat yang ringkas dan mudah difahami serta menarik isi kandungannya bagi melatih anak-anak mereka membaca dengan lancar. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk anak-anak mereka membaca dari peringkat awal lagi. Jadi, bagaimana dengan pendapat awak, Diana? Ya, benar apa yang diperkatakan oleh Najwa sebentar tadi. Saya juga mempunyai kenalan jiran di mana walaupun ibu bapa mereka profesion sebagai seorang guru, tetapi mereka masih tidak suka membaca dan malas kerana mereka terlalu mengharapkan ibu bapa mereka. Contohnya dalam membuat karangan, ayat dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang ataupun latihan yang diberikan oleh guru, mungkin ibu bapa mereka yang membantu mereka untuk menyiapkannya, bukan mereka sendiri. Sebenarnya, jika mereka menggunakan kelebihan yang ada pada diri mereka, mereka perlu membuang rasa malas yang ada pada diri mereka. Mereka sepatutnya mempelajari bersama ibu bapa mereka. Kelebihan yang ada pada diri mereka tu sebenarnya dapat membantu mereka, terutamanya sekali untuk masa depan mereka. Betul tu Diana. Tapi jika kita renung-renungkan balik, terdapat banyak keburukan jika kita tidak suka membaca. Salah satunya adalah otak kita akan kurang latihan memahami ayat. Hal ini demikian kerana kurang terdedah atau tidak terbiasa dengan ayat-ayat yang kompleks dan ayat-ayat yang mempunyai kiasan dan maksud tersendiri. Kesannya, otak mudah menjadi lemah dan tidak suka untuk berfikir bagi memahami sesuatu perkara yang dilakukannya. Pada masa yang sama, kita akan kurang perbendaharaan kata. Seterusnya, menyebabkan kita tidak berkemampuan untuk menerangkan sesuatu situasi dengan benar. Oleh itu, kita perlu membaca buku kerana buku mempunyai banyak kosakata yang digunakan untuk menerangkan banyak situasi. Ya, benar apa yang diperkatakan oleh Najwa.
amalan tidak suka membaca akan memberi kesan yang amat besar sebenarnya. Contohnya, mereka akan kurang percaya pada diri mereka sendiri. Sebenarnya kita di dunia ni dipenuhi dengan ketakutan, tapi disebabkan adanya ilmu pengetahuan kita, wujudlah keyakinan dalam diri mereka sendiri sampai mereka dapat hindari daripada ketakutan tersebut dan muncullah keyakinan dalam diri mereka. Kemampuan menulis ni dia tidak akan berkembang bila kita membaca, dan kemahiran menulis ni dan menyebabkan mereka tak cekap dalam menulis. Pada pandangan saya pula, buruk padanya jika kita tidak suka membaca kerana kurangnya ilmu dalam otak kita boleh menyebabkan seseorang itu mudah untuk meniru, sama ada dalam peperiksaan atau hasil karya mereka. Perkara ini bukan boleh dibiarkan kerana mereka juga akan ketiadaan ilmu, sahsia dan juga rohani yang mantap. Oleh itu, awak semua rasa apa yang perlu kita lakukan ya? Bagi saya, langkah yang boleh dilakukan untuk memupuk nilai membaca dan bagi saya, langkah yang boleh dilakukan untuk memupuk nilai membaca dalam diri kanak-kanak pada masa kini adalah ibu bapa mereka sendiri, kerana mereka perlu memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Mereka perlu mengawasi berkenaan dengan jadual pembelajaran anak-anak mereka agar mereka tidak terlalu lalai dan melakukan perkara-perkara lara. Contohnya adalah bermain telefon dan sebagainya. Mereka juga perlu membudayakan amalan di rumah. Contohnya, ibu bapa perlu menambah variasi bahan-bahan di rumah. Seperti ibu bapa mereka boleh membuat perpustakaan mini di rumah agar mereka dapat menarik minat anak-anak mereka. Sangat bernas idea kamu, Yana. Pada pandangan saya pula, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen membaca di setiap institut pendidikan di Malaysia bersempena dengan bulan bahasa, iaitu pada bulan Oktober pada setiap tahun. Perkara ini sedikit sebanyak dapat menarik perhatian anak-anak muda dan pelajar-pelajar untuk membaca. Sebagai contoh, melalui kempen Dekad Membaca tersebut, pelbagai jenis aktiviti yang boleh dilakukan, iaitu mendeklamasikan sajak, mendendangkan syair, membaca puisi, bercerita dan banyak lagi. Jadi, melalui aktiviti-aktiviti ini, minat membaca dapat dipupuk dalam kalangan pelajar-pelajar pada hari ini. Adakah kamu bersetuju dengan idea saya, Farisha? Saya sangat suka idea awak, Najwa. Saya rasa kan, syarikat-syarikat penerbitan buku juga perlulah menerbitkan lebih banyak lagi buku berdasarkan golongan umur. Yang boleh saya katakan contohnya buku cerita diterbitkan bagi kanak-kanak dan novel bagi remaja. Hal ini menyebabkan minat mereka terhadap membaca boleh bertambah. Di samping itu, kita sebagai seorang pelajar perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat luar bagi menerapkan ilmu amalan membaca ini. Baiklah awak semua, saya rasa kita perlu tamatkan perbualan kita buat masa sekarang. Ibu saya sudah memanggil saya untuk membantunya di dapur. Kami akan masak makanan tengah hari memandangkan jam telah menunjukkan jam 12.30 tengah hari sekarang. Assalamualaikum. Bye. Bye, Farisha. Semoga kita dapat bertemu lagi. Bye Farisha, bye Najwa, jumpa lagi. Kirim salam dekat ibu dan ayah awak ya. Bye, Assalamualaikum.